Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nasta'dihi wa nashkuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العلي العظيم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, teman sekalian sama-sama kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi menghimpunkan kita. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kepada kita untuk sama-sama kita berkumpul dan berhimpun di tempat yang penuh barakah ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan perhimpunan kita dan perkumpulan kita pada malam ini di tempat yang penuh keberkatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan terhadap dosa yang telah kita lakukan dan Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita semua dalam syurga Firdausil A'la seperti mana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, hari ini merupakan hari yang keempat daripada Muharram. Jadi kita baru saja masuk dalam bulan Hijrah, baru saja melangkah ke tahun baru Hijrah. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah peristiwa hijrah yang berlaku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka insyaallah pada malam ini kita akan melihat sedikit tentang hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kita akan bahaskan sedikit tentang Asyura dan Tasu'a insyaallah. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan kepada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan afdalul makhluqati 'ala al-itlaq. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seafdal makhluk secara mutlak. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjuru manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyeru manusia kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menyeru manusia supaya meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta bagi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk ini, namun Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, tuan-tuan, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjuru manusia supaya meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya anggota yang kecil maupun anggota yang besar. Allah Subhanahu wa taala tidak berada di satu tempat dan tidak berada di mana-mana tempat. Allah Subhanahu wa taala bukan duduk di atas arasy. Allah Subhanahu wa taala bukan di langit. Allah Subhanahu wa taala bukan di bumi, dan Allah Subhanahu wa taala bukan berada di mana-mana, kerana bertempat itu sifat makhluk. Begitu juga
Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh manusia supaya meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh sebarang arah yang enam. Maka tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala di kanan kita, tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala di kiri kita. Tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita dan tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala di belakang kita. Dan juga tidak dikatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala di atas kita maupun di bawah kita, tuan-tuan. Kerana yang hanya diliputi oleh arah yang enam itu adalah makhluk, sedangkan Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang disifatkan olehnya dalam Al-Qur'anul Karim ayat yang ke-11 dari surah Asy-Syura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang sepertinya dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang penuh keberkatan itu memberi 1001 pengajaran kepada kita. Kalau kita lihat pada fasa terawal baginda sallallahu alaihi wasallam menyeru menyampaikan dakwah kepada manusia, pelbagai ancaman dan pelbagai kesakitan, pelbagai penganiayaan yang telah pun dialami oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda dicerca, dimaki, dicela, dilaknat. Baginda sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai tukang sihir. Dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai seorang yang gila. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana pergi ke Taif untuk menyuruh manusia di Taif itu kepada Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam nak menyuruh mereka kepada Islam, tapi apakah balasan mereka? Orang-orang yang berakal di kalangan Ahlu Taif itu menyuruh golongan-golongan yang gila dan golongan kanak-kanak mengambil batu lalu membaling kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cedera Rasul sallallahu alaihi wasallam, kedua kaki baginda mengalir darah, sehingga apabila diceritakan bahawa ketika mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menapak, bila Rasulullah menapak saja dengar becakan tapak kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dipenuhi dengan darah pada ketika itu, tuan. Maka kalau kita nak dibandingkan dengan kita, tuan-tuan, cabaran yang kita alami, tuan-tuan, dalam menyampaikan dakwah kepada manusia, tidak boleh disamakan dengan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam perjuangan baginda dalam menyampaikan dakwah begitu hebat sekali cabaran dan penganiayaan yang dialami oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam pada tiap ketika dan pada tiap waktu, tiap hari Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mencari peluang bagaimanakah cara baginda untuk menyuruh manusia kepada Islam. Sehingga disebutkan oleh para ulama, baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa mencari-cari, menunggu-nunggu musim-musim yang tertentu di mana pada musim tersebut masyarakat manusia ketika itu akan berhimpun di kota Mekah, dan ketika itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan pergi kepada mereka. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berkata, "Ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai manusia, hendaklah kalian mengucapkan la ilaha illallah, nescaya kalian akan beroleh kesejahteraan dan akan berjaya di akhirat kelak. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, cabaran yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin hari semakin teruk, semakin hari semakin dahsyat, sehingga akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di kalangan para sahabat yang kata para ulama tidak kurang jumlahnya itu daripada 80 orang berhijrah dari kota Mekah ke Habsyah. Dan ini merupakan hijrah yang pertama, tuan-tuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutuskan tidak kurang daripada 80 orang sahabat. Di kalangan mereka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Mereka pergi ke Habsyah, dan kota yang pertama yang mereka jejakkan kaki di sana adalah kota Harar. Jadi Islam itu, tuan-tuan, pertama kali bertapak di luar kota Mekah dan Madinah adalah di kota Harar, Habsyah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada An-Najasyi, iaitu pemerintah yang memerintah Habsyah ketika itu, Ashamatun Najasyi. Lalu beliau meluk Islam, dan alhamdulillah walaupun beliau tidak sempat bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau telah pun meluk Islam.
dan beliau sempat memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW berupa khuf yang berwarna hitam. Kemudian lebih kurang 6 tahun ataupun 7 tahun setelah beliau memeluk Islam, beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiba satu musim di mana kaum Aus dan Khazraj datang ke kota Mekah ketika itu dari Yathrib, dari kota Madinah. Datang ke kota Mekah kaum Aus dan Khazraj ini. Lalu Rasulullah SAW mengambil peluang ketika itu untuk menjuru mereka kepada Islam. Allah yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada siapa yang dikehendakinya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan golongan Aus dan Khazraj yang datang dari kota Madinah itu memeluk Islam, menerima ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka diislamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selama mereka memeluk Islam, mereka kembali semula ke kota Madinah. Dan setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutuskan 2 orang sahabat yang agung. Yang pertama Mus'ab bin Umair dan yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum untuk pergi ke kota Madinah untuk mengajar masyarakat umat Islam di sana Al-Quran dan hukum hakam yang berkaitan dengan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, golongan kufar Quraisy yang berada di kota Mekah, mereka tidak berputus asa. Mereka sentiasa mencuba, berusaha lagi dan lagi, hari demi hari untuk menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pelbagai celaan, pelbagai cercaan, tuduhan yang dilakukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tujuan mereka satu, tuan-tuan, yaitu untuk menyekat dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan tersebar lagi di kalangan masyarakat ketika itu. Sehingga ke satu tahap, tuan-tuan, mereka tahu bahwasanya Abu Talib merupakan bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam. Hubungan Abu Talib ini begitu rapat sekali dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana Abu Talib yang telah pun menyara Rasul sallallahu alaihi wasallam, membesarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah kewafatan datuk baginda Abdul Muttalib. Maka mereka memutuskan Abu Talib bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membawa mesej daripada mereka. Maka kata Abu Talib, dimenukilkan kata-kata golongan kufar Quraisy. Kata beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, jika kamu inginkan pangkat, nescaya kami semua akan bergabung dan kami semua akan melantik kamu sebagai ketua bagi kami semua, dan kami akan sentiasa meminta nasihat kepada kamu pada tiap-tiap kali keputusan yang nak kami lakukan. Dan seandainya kamu ingin menjadi seorang yang paling kaya di kalangan kami, maka kami akan himpunkan ke semua harta yang kami miliki dan kami akan berikan kepada kamu dan menjadikan kamu orang yang paling kaya di kalangan kami." Dan kata Abu Talib lagi kepada Rasulullah SAW, "Dan seandainya kamu inginkan perempuan yang rupawan, yang jelita, maka nescaya kami akan dapatkan perempuan yang paling jelita di kalangan anak-anak kami, dan kami akan berikan dan kami akan kahwinkan engkau dengan anak perempuan tersebut. Tapi dengan satu syarat, wahai Muhammad. Dengan satu syarat, wahai Muhammad, iaitulah hendaklah engkau meninggalkan dakwah yang kau lakukan selama ini." Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang kita kenali, yang kita tahu. Baginda, tujuan hidup baginda di atas dunia ini bukan kerana dunia, tuan-tuan. Bukan kerana pangkat, bukan kerana jawatan, bukan kerana wanita, bukan kerana kemewahan dunia. Baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini adalah untuk menyampaikan risalah wahyu, mengajak manusia kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala, menghapuskan kesyirikan dan kekufuran di atas muka bumi ini. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ya am, law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruqa hadzal amra ma taraktuhu hatta yuzhirahu Allah aw ahlika dunah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, wahai bapa saudaraku, sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, dan andai kata mereka meletakkan bulan di tangan kiriku,
untuk aku tinggalkan urusan dakwah yang kuusahakan selama ini? Tidak sekali-kali. Sama ada Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Islam ataupun aku dimatikan terlebih dahulu. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kecekalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beraninya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan usaha dakwah tanpa berpaling langsung, tanpa menoleh langsung kepada ancaman-ancaman dan penganiayaan yang dilakukan oleh golongan kufar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, golongan kufar mereka mati akal, tak tahu dah buntu macam mana nak menyekat dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya mereka berhimpun di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini adalah satu tempat yang sering menjadi tempat perkumpulan ataupun perhimpunan mereka, golongan-golongan pemuka Quraisy. Lalu mereka bertemu di sana, mereka bermusyawarah tuan-tuan sama-sama, mereka berbincang apakah tindakan yang boleh mereka lakukan untuk mereka menyekat dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka diriwayatkan dalam majlis tersebut tuan-tuan, turut hadir bersama-sama dengan mereka Iblis laknatullah. Iblis laknatullah ketika itu hadir dalam rupa baras seorang syekh dari Najd. Najd sekarang ni di Riyadh. Berpakaian seumpama syekh dari Najd, memakai abaya dan mengelubungkan kepalanya itu. Memakai serban tapi serbannya itu dikelubungkan. Begitu. Datang ke majlis tersebut, maka setiap orang yang mengutarakan pendapatnya ketika itu akan dicantas oleh iblis. Sehinggalah tuan-tuan salah seorang di kalangan mereka bangun. Kata mereka, apa kata kalau kita himpunkan dari setiap kabilah seorang lelaki yang gagah, kemudian kita tangkap Muhammad, setelah itu kita akan pukul Muhammad serentak sehingga mengalir darahnya itu kepada kabilah-kabilah yang lelaki-lelaki yang mewakili setiap kabilah tersebut. Maka dengan cara ini, kata mereka, tentu sekali Bani Hashim tidak akan mampu untuk menyerang kita semua. Tapi kalau hanya seorang saja yang membunuh Muhammad, maka nescaya Bani Hashim akan melancarkan serangan yang hebat menentang kabilah tersebut. Tapi kalau kita bergabung semua sehingga kita memukul sama-sama Muhammad sehingga darahnya itu tersebar ke seluruh kabilah, maka Bani Hashim tidak akan mampu untuk menentang kita semua. Bahkan mereka akan menerima diat. Mereka akan menerima diat di atas pembunuhan tersebut. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kata iblis, hadza huwa ar-ra'i. Inilah pendapat yang paling bagus. Maka setelah mendengar ucapan iblis tersebut, kata pemuka Quraisy yang lainnya, baiklah kalau begitu kita semua bersepakat untuk membunuh Muhammad. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala telah pun mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi Jibril alaihi salam. Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam tersebut, bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada Rasulullah satu persatu apakah yang dibincangkan pada malam tersebut. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah pun mengetahui bahawasanya golongan kufar Quraisy sedang mengatur strategi bagaimana nak membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan kau tidur di dalam rumah kamu pada malam ini. Bahkan hendaklah kamu berhijrah ke kota Madinah pada malam ini. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ini wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka Rasulullah pada malam tersebut memanggil Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, hendaklah kau tidur di atas pembaringanku, tempat tidurku, dan selimutlah jasadmu itu dengan selimut yang digunakan olehku sebelum ini. Maka Sayyidina Ali, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Sayyidina Ali akur dengan suruhan Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung tidak membantah. Walaupun dia mengetahui bahawasanya risiko yang dialami oleh beliau itu sangat tinggi. Namun tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sayyidina Ali untuk menggantikan tempat baginda sallallahu alaihi wasallam di atas di tempat tidurnya itu, beliau akur tanpa sebarang bantahan. Kerana beliau yakin dengan kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, engkau tidak akan diapa-apakan insya-Allah. Wahai Ali, engkau tidak akan diapa-apakan oleh golongan kufar, insya-Allah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum melangkah keluar dari pintu rumah baginda sempat mengambil satu segenggam tanah, lalu dibacakan surah Yasin ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun." Mafhum daripada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjadikan penghalang di hadapan golongan kufar dan di belakang mereka. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka kami jadikan mereka tak sedar dan mereka tidak melihat apakah yang berlaku di hadapan mereka. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mana membaca ayat tersebut, Rasul melangkah dengan penuh yakin keluar daripada pintu rumah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah berjalan pada setiap golongan Quraisy, golongan kufar yang sedang mengepung rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Dan Rasulullah menaburkan pasir, tanah yang digenggam oleh Rasulullah di atas kepala mereka, dan tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang sedar apa yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Dan akhirnya tuan-tuan, mereka tertidur. Lalu pada keesokan paginya ada seorang di kalangan mereka datang. Kata lelaki tersebut, "Apa yang kalian sedang tunggu ni?" Maka kata salah seorang di kalangan mereka, "Kami sedang menunggu Muhammad. Kami nak tangkap Muhammad." Maka kata lelaki tersebut, "Muhammad qad zahaba." Muhammad telah pun pergi. Maka barulah ketika itu mereka tersedar bahawa mereka tertidur. Lalu mereka dengan bergegas pergi masuk ke dalam rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mendapati Sayyidina Ali ketika itu sedang berbaring di atas tempat tidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya kepada Sayyidina Ali, "Ya wahai Ali, di manakah Muhammad?" Maka Sayyidina Ali dengan begitu tenang sekali beliau mengatakan, "Muhammad qad zahaba." Muhammad telah pun pergi. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, pada malam tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam berjaya keluar daripada rumah baginda, walaupun pada hakikatnya dikepung dengan golongan kufar Quraisy. Tapi baginda dengan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, penjagaan dan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala, baginda keluar daripada rumah baginda dengan selamat dan sejahtera. Dan baginda terus menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bila tiba saja di rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, aku akan berhijrah ke kota Madinah pada malam ini. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu bila mendengar kata-kata Rasulullah, terus dia berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menjadi penemanmu di sepanjang hijrahmu dari kota Mekah, dalam perjalananmu dari kota Mekah ke kota Madinah." Maka Rasulullah SAW mengizinkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk menemani beliau, dan Abu Bakar melakukan persiapan, dan pada malam itu juga mereka bertolak. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, di kota Mekah ketika itu heboh, kecoh, bahawa Nabi Muhammad telah pun berjaya berjaya keluar daripada kota Mekah, dan golongan kufar gagal untuk menangkap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dikeluarkan tawaran, diumumkan tawaran besar-besaran kepada golongan kufar Quraisy ketika itu, barang siapa yang berjaya menangkap Rasulullah, sama ada dalam keadaan hidup ataupun telah pun meninggal, maka akan diganjari 100 ekor unta. Dan mati Allah Subhanahu wa taala, 100 ekor unta pada zaman tersebut satu nilai yang cukup besar.
Maka berlumba-lumbalah golongan kufar Quraisy ini menjejaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah akhirnya tuan-tuan, ya, diceritakan pada malam tersebut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memulakan perjalanan hijrah baginda, hijrah beliau dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Dalam perjalanan tersebut tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar ni kadang sekejap berada di kanan Rasulullah, kemudian beliau berada di kiri Rasulullah, kemudian di depan Rasulullah, di belakang Rasulullah, tak tetap pada satu tempat. Kemudian kata Rasulullah, ya Abu Bakar, kenapa dengan kau ni? Sekejap belah kanan, sekejap belah kiri, sekejap depan, sekejap belakang ni. Maka kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya wahai Rasulullah, ketika mana aku berada di kananmu, aku teringat mungkin boleh saja golongan kufar akan menyerang dari arah kirimu, maka aku pergi ke kirimu. Ketika mana aku berada di kirimu, aku teringat boleh jadi golongan kufar akan menyerang dari arah depan, maka aku pun pergi ke arah depan. Dan ketika mana aku berada di hadapanmu, aku teringat pula boleh jadi golongan kufar Quraisy akan datang, akan menyerang dari arah belakang, maka aku pun pergi dari arah belakang, ke arah belakang. Lihat tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cinta dan kasihnya seorang sahabat, cinta dan kasihnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah mereka sampai di hadapan satu gua yang nama gua tersebut gua Thawr. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, tunggu sekejap di hadapan, biar aku dulu yang masuk ke dalam. Lihat, sekali lagi kita dapat lihat cinta dan kasihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah. Biar apa saja yang mara bahaya yang ada dalam gua tersebut, biar beliau dahulu yang kena, jangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bila masuk ke dalam, beliau dapati banyak lubang-lubang di gua tersebut. Maka dikoyakkan kain, ditutup lubang-lubang tersebut dengan perca-perca kain yang ada pada tangan beliau, dan tinggal hanya satu lubang saja yang tak ditutup oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW pun masuk ke dalam gua bersama-sama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan akibat keletihan ketika itu tuan-tuan, Nabi SAW merebahkan jasad baginda dan meletakkan kepala baginda yang mulia di atas ribaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lalu tertidur. Dan kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu digunakan, satu kaki beliau digunakan untuk menutup satu lubang yang tak cukup kain untuk ditutup itu. Lalu ketika itu tiba-tiba muncul seekor ular yang berbisa, lalu mematuk kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka kesakitan yang dialami oleh Abu Bakar ketika itu tidak terperi tuan-tuan. Beliau menanggung kesakitan berseorangan diri, tak mahu mengejutkan Rasulullah ketika itu, kerana tak sanggup, kerana beliau biarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berehat pada ketika itu. Dan akhirnya bisa itu semakin mencengkam, dan beliau tak tahan, akhirnya mengalir air mata pada pipi beliau, dan akhirnya menitis di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terjaga. Maka kata Rasulullah kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa dengan kau? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku telah dipatuk ular wahai Rasulullah. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah minta agar ditunjukkan di manakah tempat patukan tersebut. Lalu Rasulullah menggunakan air liur baginda yang penuh keberkatan tersebut, lalu disapukan pada kesan patukan ular pada kaki Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, serta merta dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa yang ada pada kaki Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu terus hilang, dan beliau sembuh seperti sedia kala. Itu berkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pada masa yang sama Allah Subhanahu wa taala mengutuskan seekor labah-labah untuk membina sarang di muka di pintu gua tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuskan pula seekor burung merpati betina bertelur
di hadapan gua tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hijau di muka pintu gua tersebut, sehingga menyebabkan zahirnya kalau orang nampak dari luar ni, orang akan kata mesti tak ada manusia dalam gua ni. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, golongan kufar Quraisy yang ketiga itu menjaki Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di kawasan yang berhampiran dengan gua tersebut. Dan salah seorang di kalangan mereka pergi menghampiri gua tersebut. Lalu ditinjaunya gua tersebut, beliau melihat ada sarang laba-laba yang masih lagi sempurna. Kemudian ada pula burung merpati yang berada di situ yang sedang mengeramkan telurnya. Dan tumbuh-tumbuhan yang hijau yang subur, langsung tak ada langsung kesan orang mematahkan tumbuh-tumbuhan tersebut. Maka kata beliau, yakin pastinya tidak ada manusia di dalam gua tersebut. Ketika itu tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, kehadiran golongan kufar tersebut di hadapan gua disedari oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Rasulullah. Abu Bakar ketika itu begitu risau sekali, begitu bimbang sekali, sehingga kata Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, jangan kau bimbang, innallaha nasirun bina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu kita dan akan menyelamatkan kita. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalaulah salah seorang di kalangan mereka itu melihat dari arah bawah kaki mereka, nescaya mereka akan melihat kita. Rasulullah dengan tenang kata Rasulullah, innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu dan akan menyelamatkan kita, wahai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, lihat Allah Subhanahu wa taala memelihara, menyelamatkan Rasulnya itu dengan sarang laba-laba yang begitu dhaif, yang begitu lemah sekali. Kalau ditiup sarang laba-laba itu nescaya akan pecah. Tetapi dengan sarang laba-laba itulah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berada dalam gua. Allahu akbar. Betul mati Allah Subhanahu wa taala. Selama 3 hari berada di dalam gua Thaur, mereka keluar, akhirnya mereka berdua, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar keluar dari gua tersebut dan terus meneruskan perjalanan mereka menghala ke Yathrib. Untuk mati Allah Subhanahu wa taala, ketika mana dalam perjalanan itu, baginda sallallahu alaihi wasallam sampai di sebuah kemah. Kemah itu diceritakan bahawa ia merupakan tempat persinggahan mereka-mereka yang bermusafir menuju ke Yathrib, ke kota Madinah. Maka bila sampai di kemah tersebut, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang wanita. Wanita tersebut telah pun wanita tua, lanjut usianya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada wanita tersebut, wahai fulanah, adakah bersama kamu makanan atau minuman yang boleh kami makan dan minum? Maka kata fulanah, kata perempuan tersebut, ya wahai Muhammad, tidak ada wahai tuan, kata perempuan tersebut, wahai tuan, aku tidak ada makanan dan tidak ada minuman yang boleh aku berikan kepada kamu. Maka ketika itu perempuan tersebut tak kenal siapakah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah melihat pada seekor kambing milik perempuan tersebut. Kata Rasulullah, wahai fulanah, kambing ini milik siapa? Maka kata beliau, kambing itu milikku wahai tuan. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, boleh tak kalau kami nak dapatkan susunya untuk kami minum? Maka kata perempuan tersebut, kambingku telah pun dah lama tidak mengeluarkan susu. Lalu kata Rasulullah kata,
izinkan aku untuk memerah susunya. Jadi perempuan tadi pelik, hairan. Dari dikatakan kepada Rasulullah bahawa kambing tersebut tidak ada susu, tapi Rasulullah minta juga untuk nak merah susu kambing tersebut. Maka dia berikan keizinan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah dekati kambing tersebut, diusapkan tangan Rasulullah SAW pada susu, pada susu kambing tersebut, dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi ni kempis terus besar. Dan Rasulullah SAW terus memerah susu kambing tersebut dalam 3 bekas. 1 bekas untuk Rasulullah, 1 bekas untuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan 1 bekas ditinggalkan untuk perempuan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengajak perempuan tersebut agar beriman kepada Rasulullah SAW dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya perempuan tersebut menerima ajakan Rasulullah SAW, dakwah Rasulullah, dan beliau memeluk Islam, alhamdulillah. Kita beri laluan sebentar untuk azan. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya perempuan tersebut memeluk Islam, menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita dapat lihat tuan-tuan, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pada tangannya itu ada keberkatan. Golongan Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, kita meyakini bahawasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam seluruh jasad baginda dari hujung rambut sampai ke hujung kaki, kesemuanya penuh keberkatan. Dan setiap perkara yang bersentuhan dengan jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam ada keberkatannya. Maka dengan keberkatan tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam terbit susu dari kambing tersebut. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak ceritakan satu persatu kisah hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu sekali mengambil masa yang begitu panjang. Ada penitilannya. Cuma tuan-tuan, ada satu perkara yang saya nak sebutkan di sini. Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah, bukan disebabkan Rasul sallallahu alaihi wasallam takut dengan ancaman golongan kufar, tidak. Bukan disebabkan Rasulullah nak larikan diri daripada siri-siri penganiayaan yang dilakukan oleh golongan kufar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sama sekali. Dan bukanlah hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah dan ke kota Madinah untuk merehatkan fikiran. Dah tak mahu serabut kepala dah dengan ancaman-ancaman dan kesakitan-kesakitan yang dilakukan oleh orang kufar kepada Rasulullah, tidak. Tetapi kata para ulama, hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah tanfizan li amrillah, adalah semata-mata kerana melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Taatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apabila diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah supaya berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, walaupun kota Mekah itu adalah tempat lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tempat baginda membesar, banyak kenangan-kenangan manis di sana, namun beliau tetap meninggalkan kota Mekah ketika itu berhijrah ke Madinah semata-mata kerana melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sampai di Madinah, beliau disambut dengan sambutan yang besar-besaran di kalangan oleh penduduk Yasrib ketika itu. Lalu ditukar Yasrib kepada Madinatul Munawwarah, kota yang bersinar cemerlang. Kemudian Rasulullah mengasaskan masjid Rasulullah di sana, dan tatkala Rasulullah berada 10 tahun di Madinah, Islam berkembang dengan begitu pesat sekali, dan akhirnya Rasulullah diwafatkan di Madinah dan dimakamkan di Madinah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, itu cerita tentang hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang ni tuan-tuan, kita berada di bulan Muharram, bulan yang pertama dari tahun Hijriyah. Dalam bulan Muharram ini kata para ulama ada banyak hari-hari yang penuh keberkatan. Di antaranya adalah hari Ashura. Hari Ashura ini adalah hari yang ke-10 dari Muharram. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, pada hari Ashura ini ia berlaku banyak kisah. Banyak peristiwa yang telah pun berlaku sepanjang zaman berzaman berlaku pada hari Ashura. Di antaranya peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menegah Nabi Adam alaihi salam daripada makan daripada sebuah pokok. Lalu Nabi Adam alaihi salam
memakan sesuatu daripada pokok tersebut yang dilarang oleh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan seperti mana yang tercatat dalam surah Al-Baqarah, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Nabi Adam alaihissalam melakukan kesalahan ketika itu, tapi dosa tersebut dosa yang kecil. Dosa kecil yang tidak menampakkan kehinaan dan kerendahan akhlak bagi pelakunya. Maka Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Adam alaihissalam, Allahumma bihaqqi Muhammad ighfirli. Ya Allah, dengan hak Nabi Muhammad berikan keampunan kepadaku, wahai Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat kepada Adam alaihi salam, bertanya kepada Nabi Adam alaihi salam, wahai Adam, macam mana kamu boleh tahu tentang Muhammad sedangkan aku masih lagi belum menciptakan Muhammad? Maka kata Nabi Adam alaihi salam, ketika mana aku telah pun diciptakan olehmu, aku mengangkat kepalamu melihat ke arah tiang-tiang arash, maka aku melihat di tiang tersebut tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku ketahui bahawasanya engkau tidak akan menggandingkan satu nama dengan namamu, melainkan nama tersebut pasti akan dimiliki oleh makhluk yang paling afdal, makhluk yang paling dikasihi olehmu. Maka Nabi Adam alaihissalam ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bertawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberkatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan pangkat, dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam alaihissalam minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar baginda diterima taubatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Dan peristiwa tersebut berlaku pada Yaum Ashura. Begitu juga tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala pada hari Ashura juga berlaku peristiwa di mana di mana bahtera Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada karam. Dan pada hari yang sama juga pada hari Ashura, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam bersama dengan pengikut baginda daripada ancaman ancaman Fir'aun yang ketika itu berusaha untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam dan pengikut baginda. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Musa alaihissalam pergi kepada Fir'aun untuk menyuruh Fir'aun kepada Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Idhhab ila Fir'aun innahu tagha." Pergilah kamu kepada Fir'aun, serulah dia kepada Islam, sesungguhnya dia telah pun melampaui batas. Maka Nabi Musa alaihissalam pergi bertemu dengan Fir'aun, menyuruh Fir'aun kepada Islam, tapi Fir'aun aba wastakbar. Fir'aun enggan dan menolak ajakan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan beliau mengancam Nabi Musa alaihissalam untuk dibunuh. Lalu apabila penganiayaan yang dilakukan kepada Nabi Musa alaihissalam semakin teruk oleh Fir'aun dan pengikutnya, maka Nabi Musa alaihissalam keluar meninggalkan Mesir bersama dengan Bani Israel yang merupakan pengikut baginda Nabi Musa alaihissalam ketika itu. Yang ketika itu diceritakan jumlahnya adalah 600,000 manusia ketika itu yang bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan apabila Nabi Musa alaihissalam keluar meninggalkan Mesir, Fir'aun menjejaki Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun juga keluar daripada Mesir untuk menjejaki Nabi Musa alaihissalam dan pengikut beliau, dan dikatakan bahawasanya Fir'aun ketika itu keluar bersama dengan bala tentera yang jumlahnya 1.6 juta, melebihi bilangan pengikut Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pergi ke tepi laut. Apabila sampai saja di tepi laut, mereka lihat dari kejauhan Fir'aun dan bala tenteranya semakin dekat, semakin hampir. Maka kata pengikut Nabi Musa alaihissalam, seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kata pengikut Nabi Musa alaihissalam,
habislah kita ni akan ditangkap oleh Firaun dan kita akan dibunuh oleh mereka. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak sekali-kali Tuhanku akan memberikan bantuan kepada kita semua. Maka diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam ketika itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa auhayna ila Musa an idrib bi asakal bahr. Maka diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam ketika itu agar diketukkan, dipukulkan tongkat baginda itu ke laut. Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, laut ketika itu terpecah kepada 12 lorong. Dan setiap lorong itu tuan-tuan, air yang naik itu, air yang terbentuk yang naik ke atas itu besar, tingginya seumpama gunung, kata para ulama. Dan ia membentuk lorong, dan lorong tersebut kering, boleh berpijak di atasnya, dan kita boleh melalui di atasnya. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, kepada pengikutnya, ayuh, mari kita seberangi laut ini, Laut Merah, tuan-tuan. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, mereka pun masuk dengan tanpa pengikut Nabi Musa alaihissalam ini begitu yakin dengan Nabi Musa. Mereka melangkah masuk ke dalam laut tanpa ada seorang pun yang ragu-ragu dengan Nabi Musa. Semua masuk dalam laut dan berjalan menuju ke seberang sana. Fir'aun ketika itu apabila melihat kejadian tersebut, beliau pun turut masuk dalam laut juga. Dah tak fikir panjang dah. Lalu apabila ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam ketika itu menaiki seekor kuda betina. Adapun Firaun ketika itu dia sedang menunggang kuda jantan. Maka apabila kuda jantan Firaun ni melihat kuda betina yang ditunggang oleh Jibril alaihissalam, dia dia mengejar kuda Jibril alaihissalam. Lalu membuatkan Firaun tu masuk makin dalam ke dalam laut, dan diikuti oleh pengikut beliau, tentera-tentera beliau. Dan apabila melangkah saja orang yang terakhir daripada pengikut Nabi Musa alaihissalam ke atas daratan, ketika itu juga orang yang terakhir daripada tentera Firaun melangkah masuk ke dalam laut. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan laut ketika itu akan bercantum semula. Maka bercantum ketika itu laut ke semua 12 laluan, 12 lorong tadi itu terhapus semula, dan mereka kesemuanya mati lemas dalam laut. Diceritakan dalam Al-Quran Al-Karim, tatkala Fir'aun dah tahu, dah yakin bahawa dia akan mati, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadi sembahan bagi Bani Israel. Maka ketika itu tuan-tuan, taubat yang dilakukan oleh Firaun tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana pintu taubat itu akan ditutup apabila tibanya masa di mana seseorang itu dah putus asa daripada hidup. Ketika itu pintu taubat akan ditutup, ataupun kata para ulama, pintu taubat akan ditutup tatkala orang yang nak mati itu melihat Azrail alaihissalam. Tak guna bertaubat ketika itu. Maka tak diterima taubat Nabi, tak diterima taubat Firaun ketika itu. Maka matilah dia dalam keadaan kufur, la'anahullahu alaih. Allah Subhanahu wa taala melaknat Firaun. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan pengikut beliau itu, ia berlaku pada hari Ashura, 10 Muharram. Kemudian pada hari ini juga tuan-tuan, pada 10 Muharram juga berlaku peristiwa di mana sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu dicintai dan dikasihi oleh baginda, yang merupakan salah seorang di kalangan penghulu, di kalangan syabab, di kalangan pemuda ahli syurga, yaitu Al-Imam Sayyiduna Husain alaihi salam. Sayyidina Husain telah pun dibunuh ketika 10 Muharram. Satu ketika Nabi Muhammad SAW ketika itu berada dalam rumah Ummu Salamah.
Maka malaikat yang menurunkan hujan, iaitu malaikat Mikail, minta izin daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan keizinan kepada Mikail untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menziarahi Rasulullah. Ketika mana Rasulullah bersama dengan Mikail dalam bilik, Rasulullah berkata kepada isteri baginda Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, jaga pintu tu, jangan diberikan keizinan pada siapa pun untuk masuk ke dalam bilik ini." Maka tiba-tiba tuan-tuan, Sayyidina Husain ketika masih lagi kecil, dia merangkak dengan begitu laju sekali masuk celah pintu tanpa disedari oleh Ummu Salamah. Terus dia pergi menuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, melompat kepada Rasulullah terus peluk dan mendekap dengan erat Sayyidina Husain ketika itu, yang masih lagi kecil. Maka kata Mikail alaihi salam, "Atuhibbuhu? Adakah engkau mengasihinya?" Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya, aku mengasihinya." Maka kata Mikail alaihi salam, "Inna ummataka sataqtuluh." Sesungguhnya umatmu satu hari nanti akan membunuhnya. Maka kata Mikail lagi, "Adakah kau nak aku tunjukkan tanah di mana Husain ini akan dibunuh?" Maka Rasulullah kata, "Ya." Lalu Mikail alaihi salam memanjangkan tangan beliau, menghulurkan tangan beliau panjang sampai ke Karbala, lalu diambil tanah tersebut, tanah yang berwarna merah tuan-tuan. Ditunjukkan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, inilah tanah di mana Husain kelak akan dibunuh." Maka lalu Nabi Muhammad SAW memanggil Ummu Salamah, lalu diambil tanah tersebut dan dimasukkan ke dalam satu khirqah, satu perca kain, dan diikat kain tersebut. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ternyata pada tahun yang ke-61 Hijriah. Pada tahun 61 Hijriah pada hari Jumaat, Sayyidina Husain alaihi salam telah pun dibunuh di Karbala, dipenggal kepalanya. Kisah pembunuhan Sayyidina Husain ini begitu panjang. Insya-Allah kalau ada masa nanti kita akan bahaskan tuan-tuan. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, pada hari dipenggal kepala Sayyidina Husain ketika itu di Karbala, Allah Subhanahu wa taala menzahirkan satu perkara yang ajaib, satu perkara yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menzahirkan bintang-bintang di langit, sedangkan pada ketika itu masih lagi siang. Bintang di langit itu dilihat dengan begitu wuduh, dilihat dengan begitu terang sekali. Pada hari kematian Al-Imam Sayyiduna Husain alaihi salam. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara kisah yang berlaku pada Ashura, yaitu hari 10 Muharram. Satu ketika ketika mana masuk ke kota Madinah, Rasulullah melihat golongan Yahudi berpuasa pada hari Isnin, pada 10 Muharram. Maka kata Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya kepada golongan Yahudi, "Kenapa kamu berpuasa pada hari ini?" Maka Yahudi berkata, "Hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa alaihissalam dan pengikutnya daripada ancaman Firaun dan tenteranya. Maka kami berpuasa pada hari ini adalah untuk mentakzimkan, untuk membesarkan hari ini. Hari bersempena selamatnya Nabi Musa alaihissalam daripada ancaman Firaun." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami terlebih aula untuk melakukan perkara ini terhadap Nabi Musa alaihissalam, bukan kamu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 Muharram, dan Rasulullah juga memerintahkan sahabat-sahabat yang lain untuk berpuasa pada 10 Muharram. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, berpuasa pada 10 Muharram ia bukan satu perkara yang wajib. Boleh saja kalau siapa yang nak berpuasa pada 10 Muharram tidak ada masalah, dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tak mau berpuasa pada 10 Muharram pun juga tak ada masalah, bukan satu maksiat. Tetapi barang siapa yang berpuasa pada 10 Muharram, seperti mana yang warid dalam hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah SAW, orang yang berpuasa pada 10 Muharram kalau dengan niat yang ikhlas,
maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keampunan kepadanya di atas dosa-dosa kecil yang telah lakukan sebelum itu selama setahun. Allah Subhanahu wa taala akan berikan keampunan terhadap dosa-dosa kecil yang telah dilakukan olehnya sebelum itu selama setahun, tuan-tuan. Maknanya ganjaran orang berpuasa pada 10 Asyura, pada 10 Muharram, ia adalah satu ganjaran yang cukup besar. Hari yang penuh keberkatan. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabil la asumanna at-tasi'. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kalaulah aku hidup pada tahun hadapan, aku juga akan berpuasa pada Tasi', pada 9 Muharram, yaitu hari Tasu'a. Hari Tasu'a. Maka hari Tasu'a juga ia adalah ia adalah hari yang disunatkan untuk kita berpuasa, seperti mana yang telah dinaskan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um dan Al-Imla. Kata Rasulullah, kalaulah aku diberikan kesempatan untuk hidup pada tahun akan datang, aku juga akan berpuasa pada 9 Muharram, bukan 10 Muharram saja. Tapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah wafat sebelum datang tahun yang tahun berikutnya. Rasul tak sempat berpuasa. Maka tuan-tuan berkata Allah Subhanahu wa taala, Asyura akan jatuh pada hari Jumaat ini. Maka mari sama-sama kita berpuasa pada hari tersebut, dan hendaklah juga kita gandingkan puasa tersebut dengan puasa pada hari Tasu'a, yaitu 9 Muharram yang jatuh pada hari Khamis. Maka kita boleh berpuasa pada hari Khamis, niat puasa Tasu'a, dan berpuasa pada hari Jumaat, niat puasa Asyura. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita insyaallah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang boleh saya kongsikan pada malam ini. Selamat tahun baru Hijriyah. Semoga kita sentiasa berazam dan kekal keazaman kita itu untuk sentiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun ini insyaallah. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkatan majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita, Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit-penyakit yang kita alami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita semua dalam syurga Firdausil A'la, seperti mana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita pada malam ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggunakan bagi kita mimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat wajah baginda dalam rupa paras baginda yang asli pada malam ini dan pada malam-malam yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita tahlil 3 kali dan selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.